اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 65, baris yang ke-8 daripada bawah. Surat 65, baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Orang mati belum taubah. Itu tajuk dia. Orang mati belum taubah. Maknanya mati belum sempat bertaubah. Ini mati ni. Adapun pada masa kita hidup sekarang, wajib bertaubah, termasuk daripada dosa kecil sekalipun. Wajib bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun daripada dosa yang kecil. Ini sekarang ni. Kita mukallaf, ditaklifkan syarak, baligh serta berakal. Kita sekarang wajib bertaubat dengan bersegera sekalipun dosa yang dilakukan dosa yang kecil. Cuma kalau dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubat. Kalau dosa kecil, jumhur kebanyakan ulama wajib bertaubah. Dosa besar, yang mana dosa terbahagi kepada dua, dosa besar dan juga dosa kecil. Ini pandangan jumhur, pandangan kebanyakan ulama. Ijma' ulama sekalian. Ijma' sekalian. Jumhur ni kebanyakan. Ijma' satu lagi dia panggil ittifaq. Ittifaq ni dia tidak ijma'. Ittifaq ni terkadang ittifaq di kalangan imam 4 mazhab. Tidak dinafikan ada pandangan lain yang berbeza. Itu ittifaq. Terkadang ittifaq sepakat di kalangan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah contohnya. Ittifaq di sisi 4 mazhab. Ittifaq di sisi 4 mazhab. Mana keempat mazhab satu pandangan. Tidak dinafikan ada pandangan lain yang sebaliknya. Contoh yang kita bicara minggu lepas, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, ittifaq 4 mazhab wajib qada. Orang yang meninggalkan sembahyang tertidur, terlupa, ijma' ulama wajib kena qada. Yang kita bicara minggu lepas. Yang kebanyakannya
orang meninggalkan sembahyang dengan sengaja sengeleng. Ittifaq 4 mazhab wajib kena qada. Tidak ijma'. Sebaliknya, orang yang tertinggal solat kerana tertidur, terlupa, ijma' ulama'. Itu tak ada. Tak ada satu pandangan pun yang berbeza. Orang yang tertinggal solat, tertidur, terlupa, kita panggil tertinggal. Sengaja kita panggil meninggalkan solat tau. Dan kalau sengaja tu akan tertinggal pula. Tertidur, terlupa, bahawa tertinggal solat. Maknanya kalau orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, ittifaq sepakat 4 mazhab wajib diqadakkan. Tidak ijma'. Memang ada pandangan-pandangan terpencil, pandangan yang lain menyatakan tak wajib qada sebab tidak ada dalil. Sebaliknya, kalau tertinggal solat kerana tertidur, terlupa, ijma' ulama' wajib diqadakkan sebab ada dalil terang-terang. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha iza zakaraha. Itu jelas. Tertidur, terlupa, itu jelas. Nabi perintah supaya sembahyang apabila sedar. Jadi tertidur, terlupa, ijma' ulama' wajib diqadakkan. Adapun meninggalkan solat dengan sengaja, ittifaq 4 mazhab. Ini faham gitu. Sebab tak ada ijma' sebab tidak ada dalil yang terang. Cuma ittifaq 4 mazhab kerana mereka pakai kias. Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Kias bandingan. Kias macam mana? Tertidur, terlupa, tertinggal solat, Nabi perintah qada, walaupun memang jelas langsung tidak berdosa. Tertidur, terlupa, akhirnya tertinggal solat, jelas tidak berdosa. Nabi perintah supaya qada kemudian. Meninggalkan solat dengan sengaja berdosa besar. Tertinggal solat, tertidur, terlupa, langsung tidak berdosa, wajib qada. Meninggalkan solat dengan sengaja berdosa besar, lagilah wajib kena qada. Tapi ada hadis Nabi beritahu, dak, kias buat bandingan. Tertidur, terlupa yang tidak berdosa wajib qada. Meninggalkan solat dengan sengaja berdosa besar, lagilah wajib kena qada. Tapi ada dalil? Tidak ada. Kias. Itu ittifaq, tak ada ijma' lah. Kemudian terkadang ittifaq ni hanya di kalangan satu-satu mazhab. Ini perkara ni ittifaq ulama' Syafi'i. Ittifaq di kalangan Asy-Syafi'iyah. Ulama' yang bermazhab Syafi'i satu pandangan, tak ada berbeza. Tapi mazhab lain berlainan pandangan. Ada ni. Macam ginilah contoh, biar kita faham. Satu ittifaq, satu ijma', jumhur. Contoh, orang perempuan yang haid dan nifas, ittifaq 4 mazhab. Haram diam di dalam masjid, haram duduk berhenti di dalam masjid. Ittifaq 4 mazhab. Perempuan haid dan nifas diharamkan berhenti di dalam masjid, sekalipun diyakini darah tadi pasti tidak akan mengotori masjid kerana dia pakai hifazah model hak baru. Memang yakinlah tidak akan mengotori masjid. Ittifaq 4 mazhab, haram duduk dalam masjid. Walaupun diyakini darah haid dia tidak akan mengotori masjid. Haram bukan kerana darah,
haram kerana hadas besar. Orang berjunub tidak ada darah, tidak ada kotoran, tapi haram berhenti di dalam masjid. Orang berjunub tak ada apa-apa kotoran pun. Kenapa haram? Haram kerana berhadas besar. Ittifaq 4 mazhab. Tidak dinafikan ada pandangan ulama yang membenarkan perempuan haid dan nifas duduk dalam masjid jikalau meyakini darahnya tidak akan mengotori masjid. Pandai ni, ada pandangan ulama di kalangan ulama hadis contohnya, ada pandangan. Tetapi ittifaq 4 mazhab. Perempuan haid nifas haram berhenti dalam masjid walaupun meyakini darah tidak akan mengotori masjid. Ittifaq 4 mazhab, tapi bukan ijma'. Ada ni contoh-contoh ni. Ittifaq 4 mazhab. Perempuan tidak sah menjadi imam solat kepada orang lelaki. Ittifaq 4 mazhab, bukan ijma'. Pandangan Imam Muzani, murid kepada Imam Syafi'i sendiri, perempuan sah menjadi imam kepada makmum lelaki. Ada ni kalau timbul kan, perempuan menjadi imam kepada makmum lelaki. Ittifaq 4 mazhab, tidak sah perempuan menjadi imam kepada makmum lelaki. Ittifaq bukan ijma'. Ittifaq tidak dikatakan ijma'. Sebab memang ada pandangan yang terpencil yang membenarkan sah perempuan menjadi imam, makmum lelaki menjadi makmum. Bukan ijma'. Ittifaq 4 mazhab. Ijma' ni sekalian lah. Ittifaq ni sepakat di kalangan 4 mazhab. Ittifaq di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Satu ijma', satu ittifaq. Satunya jumhur. Jumhur ni kebanyakan. Ada ni. Sama ada jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i ataupun jumhur 4 mazhab atau jumhur kebanyakan. Mana jumhur contohnya? Jumhur mazhab bersentuh lelaki perempuan wuduk tak batal. Kenapa jumhur? Halah, Hanafi, Maliki, Hambali tak batal. Mazhab Syafi'i je batal. Maka dia panggil jumhur mazhab bersentuh lelaki perempuan wuduk tak batal. Jumhur kebanyakan. Jumhur mazhab tidak wajib muqaranah niat di dalam takbiratul ihram. Kenapa sebut jumhur? Sebab mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali tidak wajib sertakan niat qasa' ta'arud ta'yun dalam takbiratul ihram. Tapi pandangan dalam mazhab Syafi'i kita pandangan yang muktamad, dia wajib muqaranahkan niat di dalam takbiratul ihram. Melainkan ada pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i sama dengan jumhur 3 mazhab tak wajib muqaranah juga. Itu cerita. Jumhur ni kebanyakan. Contohnya jumhur ulama puasa wajib, puasa fardu wajib diniatkan tiap-tiap hari. Kenapa sebut jumhur? Sebab mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali wajib berniat pada tiap-tiap hari. Mazhab Maliki tak apa, niat sekali untuk sebulan tak apa. Tapi jumhur wajib berniat tiap-tiap hari. Apa makna jumhur? Kebanyakan mazhab. Ini ijma' sekalian, jumhur kebanyakan, ittifaq ittifaq ni sepakat dak gitu dah. Jadi kita balik kepada bicara bab taubah, dosa besar. Jumhur ulama membahagikan dosa kepada 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Tidak dinafikan ada pandangan ulama. Di antara pandangan ulama tasawuf, pandangan Imamul Haramain contohnya,
Tidak ada dosa kecil, dosa besar belaka. Oh, dia letak gitu. Tak ada dosa kecil. Tapi jumhur ulama jelas dalam Al-Quran dan hadis, ada dosa besar, ada dosa yang kecil. Kemudian jumhur kebanyakan ulama, dosa ada dua, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubah. Dosa kecil, jumhur ulama wajib bertaubah. Boleh faham? Dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubah. Tidak akan diampuni dengan amal ibadah yang kita lakukan. Dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubah, tidak akan diampuni dengan amal ibadah yang kita lakukan. Adapun dosa kecil, jumhur kebanyakan ulama menyatakan wajib bertaubah juga. Sebahagian ulama, dosa kecil tidak wajib bertaubah. Hanya dengan melakukan amal ibadah sahaja kemudian, maka amal ibadah yang dilakukan kemudian akan menghapuskan dosa kecil yang dilakukan terdahulu. Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Kalau dosa kecil itu berkait dengan anak Adam, wajib bertaubah juga, kena minta maaf. Mana dosa kecil yang berkait dengan Adam? Contohnya mengumpat. Mengumpat, ijma' ulama haram. Mengumpat, ijma' ulama haram. Jumhur ulama haram, dosa besar. Sebagian ulama menyatakan mengumpat haram, dosa kecil. Tengok ada dua perkara. Yang pertama, mengumpat haram, ijma' ulama. Haram ni ada dua. Ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Tengok perempuan ajnabi, haram kamu tengok perempuan tu. Dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil. Ada ni. Haram ada dosa besar, haram ada dosa kecil. Sekarang mengumpat haram, ijma' ulama. Mengumpat ni haram-haram lah. Dosa besar ke dosa kecil? Jumhur kebanyakan ulama dosa besar, sebagian ulama mengatakan dosa kecil. Yang ijma' ulama mengumpat ni dosa besar, mengumpat ahli ilmi. Mengumpat orang alim ulama itu dosa besar, ijma' ulama, sebab mudaratnya besar. Apa mudarat besar? Orang tak mau belajar dah lah. Sebab apa? Sebab telah diumpat. Umpat macam mana? Ni. Orang mengajar tu kuat tidur, kuat makan, kuat buah, kuat. Pada ni. Tu. Mana orang pun malah belajar. Contoh. Ni. Tapi mengumpat haram, ijma' ulama. Dosa besar, dosa kecil. Jumhur kebanyakan kata dosa besar, sebagian mengatakan dosa kecil. Yang ijma' dosa besar, mengumpat ahli ilmi. Sekalipun atas pandangan mengumpat tu dosa kecil, tidak akan diampuni melainkan bertaubah. Jadi dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam, setengah pandang mengatakan tak wajib bertaubah, hanya buat kebajikan. Nabi SAW bersabda, al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebajikan-kebajikan akan menghilangkan kejahatan-kejahatan. Watbi'il hasanatas watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi kata, iringi oleh kamu akan kejahatan, iringi akan kebaikan, nescaya kebaikan akan menghapuskan kejahatan dosa yang dilakukan. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi oleh kamu akan kejahatan, iringi akan kebaikan. Nescaya
kebaikan akan memadamkan kejahatan. Jadi dosa-dosa kecil tidak wajib bertaubat, hanya memada dengan melakukan amal ibadah. Dengan semayang, dengan baca Quran, dengan berzikir. Itu mungkin menghapuskan dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Contohnya tasbih 33 kali lepas semayang, tahmid 33 kali, takbir 33 ataupun 34 kali. Nabi kata akan menghapuskan dosa. Sekarang dosa walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa itu sebanyak buih di laut sekalipun, dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Pada ni. Sebab pernah seorang sahabat laki-laki, dia mai gerang macam mana tak tahulah. Dia pegang orang perempuan. Kemudian dia nak pergi ke masjid. Kemudian berwuduk, apa semayang, apa semua. Dia pun mengadu kepada Nabi SAW. Dia ni terpegang orang perempuan ni. Bukan terpegang, pegang lah. Terpegang ni tak sengaja. Tapi tak tahulah dia main gerang macam dia pegang. Lepas daripada semayang, dia pun mengadu pada Nabi SAW. Nabi tanya, kamu berwuduk ke belum? Sahabat kata berwuduk lah sebab nak semayang tadi. Maka air wuduk tu basuh tangan, menghapuskan dosa dipegang orang puang tadi. Faham tak ni? Tapi kena ingat baik. Dosa-dosa kecil pun boleh jadi dosa besar juga. Di antaranya bermudah-mudah. Dosa kecil je. Nanti kita ambil semayang, habis dosa tu. Masa dosa kecil tadi tu menjadi dosa besar, tak akan diampuni dah dengan air semayang, dan tidak akan diampuni dah dengan semayang tu sendiri. Dia wajib kena bertaubat, ijma' ulama. Dia memperkecil-kecilkan. Ataupun dia orang lebih dengan Tuhan. Orang lebih dengan Tuhan ni, dosa kecil Tuhan tak pandang sebab banyak dia buat amal. Dia anggap dia lebih. Kan orang lebih-lebih ni kan, kalau buat salah kecil-kecil, orang tak akan ambil heran. Dia tengok kereta orang besar-besar, orang lebih-lebih. Dia buat salah kecil je, parking tak betul. Tak ada orang samang. Sebab apa? Dia orang lebih. Kesalahan pun bukan salah besar sangat. Parking sekejap bukan lama pun. Tepat dah betul. Tapi tengok, kereta orang lebih ni. Jalan jangan duduk sini. Samang? Tak samang. Tapi tak akan tinggal situ, so lari lah. Sebab apa? Dia orang lebih. Jadi dia anggap dia lebih di sisi Allah. Dosa kecil ni Tuhan tak pandang. Maka dosa kecil jadi besar lalu. Dia ada beberapa sebab tu. Macam sahabat tadi, dia memang terpegang. Jangan kita salah faham pula. Mari masjid, dia pegang orang perempuan. Nak pergi masjid pegang orang perempuan ni mana ni? Tak apa, nanti sampai masjid saya ambil semayang. Habis dosa. Jangan gitu. Memperkecil-kecilkan dosa kecil, dosa tu akan jadi besar. Sahabat ni dia tak terkawal. Dia tak terkawal. Lepas tu dia rasa berdosa. Dia mengadu dengan Nabi SAW tu. Jangan ambil salah kontak apa. Salah. Kalau gitu kok boleh pegang orang puang. Piping tangan orang puang. Nampak lagi masjid, pipi tangan opang mana? Tak apa, nanti sampai masjid, saya ambil semayang, basuh muka, basuh tangan, dosa di tangan, keluar bersama dengan air semayang. Itu memperkecil-kecilkan dosa. Dosa akan jadi besar. Jadi dosa besar, wajib ijma' ulama' bertaubat. Dosa kecil, dalam kitab kita ni, wajib bertaubat sekalipun dosa kecil. Kemudian mati belum sempat taubah. Mati belum sempat taubah. Mereka mati belum taubah daripada dosanya, maka tiada jazam dengan diazab akan dia, kerana harus Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Melainkan dosa kufur, maka Allah Ta'ala tidak diampuni sekali-kali.
Tidak diampuni mana tidak mengampuni. Kalau baca ayat kita ni, maka Allah Ta'ala tidak diampuni. Mana apa? Allah tidak diampuni. Allah berdosa tau. Maka Allah Ta'ala tidak diampuni sekali-kali. Kita kok. Maka Allah Ta'ala tidak mengampuni sekali-kali. Ini bahasa lorak-lorak. Kalau kita pakai sini kok, maka Allah Ta'ala tidak diampuni. Allah berdosa. Allah tidak diampuni. Dan siapa yang mengampuni Allah Ta'ala? Melainkan dosa kufur. Maka Allah tidak diampuni, mana Allah tidak mengampuni sekali-kali. Ini jazam, ni putus. Apabila mati seseorang di atas kufur. Jadi orang mati yang belum bertaubah daripada dosa. Dosa mana ni? Dosa besar mana sekalipun selain di dosa kufur. Dosa besar mana sekalipun selain di dosa kufur. Contohnya dosa bunuh 100 orang. Dosa bunuh 100 orang. Kisah tu lah bunuh 99. Lepas bunuh 99, dia pergi jumpalah dengan orang abi, orang yang kuat ibadat. Bukan orang aling, orang abi, orang kuat ibadat. Dia lepas bunuh 99 ni, dia rasa nak bertaubah. Lepas bunuh 99. Atas dunia kita ni ada orang bunuh siapa tangga tu. Bunuh 99 ni dia panggil apa tu? Pembunuhan bersiri, orang kira. Cerita-cerita orang putih tu lah. Ada di Malaysia kita ni pembunuhan bersiri. Dia seorang bunuh orang ni puluh-puluh orang. Ada? Botok cing ke? Bentung kali ke? Kenal botok cing? Bentung kali tau. Botok cing seorang, bentung kali seorang. Hak Melayu pula nama ke apa? Hak terror tu lah. Hak penjenayah besar orang Melayu. Dia adalah. Bunuh puluh-puluh orang. Tu tidak bunuh puluh-puluh orang. Tapi mana ni? Penjenayah besar lah. Bunuh 99 orang. Nak bertaubat, jumpalah orang yang kuat ibadat. Kalau kita kata, jumpalah ayah haji duduk masjid. Ayah haji, saya ni nak bertaubat ni. Dosa saya berat sangat. Dosa berat mana pun Tuhan ampuni. Ayah haji ni jawab. Ni buat cerita lah ni. Dosa berat mana pun Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tapi saya ni bunuh 99 orang. 99? Tak bang dah mu Dia pun faham ayah haji tu pula. Cukup 100 orang. Dia tanya orang yang kuat ibadah, orang jahil, bukan orang berilmu. Baru dah tanya orang berilmu. Orang berilmu pun nak bertabah disuruh berhijrah, berpindah. Hak tu mati tengah jalan tu. Tapi mati memang belum sempat bertaubah, tetapi dalam perjalanan untuk bertaubah. Tapi belum sempat betul-betul taubah ni. Dalam perjalanan untuk bertaubah. Sampai ke malaikat kena ukur tempat mati tu. Daripada tempat dibunuh orang dengan tempat tuju tu mana dekat. Apa ada ni? Jadi kalau kira-kira seperti belum bertaubah. Ya, belum bertaubah. Tapi dalam perjalanan nak bertaubah. Tapi belum bertaubah. Allah Ta'ala ampuni. Walaupun bunuh 100 orang sekalipun. Sebesar-besar mana dosa sekalipun, melainkan dosa kufur. Ada ni. Mereka mati belum taubah daripada dosanya, maka tidak jazam dengan diazab akan dia. Kenapa? Kerana kita ni kena sangka baik dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh mengampuni mudah-mudah. Syaratnya mati dalam iman.
Hak ni bicara lepas mati ni. Kita masih hidup buat main gini go, tak kenalah. Ini lepas dia mati. Orang yang mati belum sempat taubah ni, jazam putus ke? Pasti ke dia diazabkan? Tidak jazam, tidak pasti. Allah kehendak mengampuni, Allah mengampuni. Ini cerita orang yang mati dah. Sama juga dengan orang yang hampir mati. Orang yang hampir mati ataupun orang yang terlantar, yang nak belajar pun tak boleh dah. Nak buat amal, nak qada semayang, nak qada puasa, nak qada zakat banyak tak bayar, nak minta maaf dengan orang yang kita banyak buat dosa. Allah, tak ada jalan dah. Sebab apa? Dah dia terlantar dah. Ada ni. Orang yang seumpama tu pun ni kena ambil ni. Kenapa? Kena kuat mengharapkan akan rahmat dan keampunan Allah. Sebab saat ni, saat terlantar, saat dekat nak mati ni, kau nak pelebih takut pun tak ada guna dah. Nak pelebih takut di saat terlantar, di saat dekat nak mati, tak guna dah. Nak lebihkan takut, tak boleh buat apa dah. Maka saat ni lebih kepada harap. Sebab pasti tidak kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa banyak sekalipun kena lebihkan harap rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab harus Allah mengampuni dosa semudah-mudahnya, walaupun belum sempat bertaubat, walaupun tidak didoakan keampunan oleh keluarga, walaupun tidak didoakan keampunan oleh orang soleh sekalipun, Allah Ta'ala mudah-mudah mengampuni dosa hambanya. Kena harap gitu. Orang yang sakit berat dah, orang yang dekat nak mati, ni cerita orang mati ni. Cerita orang mati ni pula, hak orang mati tu dia dengan Allah Ta'ala lah. Ni kita hak hidup ni. Orang hak mati seumpama ni, sahih, pasti, jazam. Ni dalam kubur ni dia kena azab dah. Dah. Melainkan dia mati kufur. Hak mati kufur tu, maka Allah Ta'ala tidak mengampuni sekali-kali. Bila mati saat atas kufur, maka mati kafir ni kita boleh kata lalu. Ning ni go, jumpalah dia. Jumpa apa? Jumpa Rabu kami. Panggil apa? Bukan panggil jumpa Rabu kami. Kan puak kafir tu kan tak percaya kan? Barzah tak percaya. Kiamat tak percaya. Bangkit semula tak percaya. Mati dah kafir ni. Jumpa Rabu kami sahih, pasti, jazam, sahih. Dia kena seksa. Tu, kalau mati kafir. Ni. Boleh kata lalu dah, neraka kekal selama-lamanya. Adapun orang mati dalam maksiat sekalipun, dia mati meja judi, dia mati kemalangan kerana mabuk, dia mati ketika berzina, ataupun mati ketika merempik. Kan merempik ni kan perbuatan yang dosa besar kan, membahayakan diri dan membahayakan orang ramai, dosa besar. Mati itu seolah-olah membunuh diri. Rempik punya rempik, aksiden mati. Macam mana tu? Jazam, putus, pasti dia kena azab. Dah. Harus Allah mengampuni, terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendak mengampuni, mudah-mudah Allah mengampuni. Tidak jazam, diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak diseksa dah pun, hak diseksa dah di alam barzah. Dulu kita bicara kitab Hidayatus Salikin, hak bicara bab akidah kita bicara dah ni. Nanti di hujung kitab Fatih Faridah ni akan bicara pula berkaitan dengan barzah apa semua. Nanti di penghujung ni akan bicara pula kitab Fatih Faridah.
Hak kita bicara Hidayatus Salikin dahulu. Yang mati, yang diseksa di alam barzah ni pun ada keadaan yang mana seksaan tu akan dikurangkan oleh Allah dan akan diangkat sekaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak kena seksa. Kan dahulu kita bicarakan orang mati ni ada 3 golongan. Yang pertama, mati dalam keadaan mukmin yang soleh. Orang mukmin yang soleh. Hak ni raudhatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun syurga. Satunya mati kafir. Mati kafir, mati munafik, mati tercabut iman. Mati kafir ni penyembah berhala. Mati munafik ni orang yang menyembunyikan kekufuran. Mati tercabut iman dengan bahawa dia orang yang beriman pada masa hidup, tapi pada masa nak matinya tercabut iman. Hak ni seksaan selama-lamanya. Ada ni seksaan selama-lamanya. Kita nak sebut sebenarnya usatul mukmin. Usatul mukminin dia panggil. Usatul mukminin ni orang yang derhaka di kalangan orang yang beriman. Dia mati, iman dia selamat, alhamdulillah. Tapi dosa dia banyak, maka dia akan diseksa di alam barzah. Kena seksa. Diseksa dalam barzah. Tapi dalam barzah ni anak cucu dia buat amal. Pahala masuk ke dia, pahala masuk ke dia, pahala masuk ke dia. Seksaan jadi ringan, seksaan jadi ringan. Anak cucu dia minta keampunan, dosanya diampuni, seksaan diringankan, seksaan diringankan. Orang-orang yang soleh doa keampunan kepada sekalian orang mukmin, lelaki perempuan muslim, lelaki perempuan yang hidup daripada mereka itu dan yang telah mati. Maka dikurang-kurang seksaan, akhirnya seksaan tu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak memang tengah-tengah diseksa pun. Ini bagi orang hak mati. Tapi kita yang hidup ni macam mana dengan orang mati hak banyak dosa? Kan kita budak-budak kan, hak berat-berat tu kan, hak dikenali kaki botol kan, dia mati esok macam-macam cerita lah. Aku tengok kubur semalam berasak, dia kata. Berasak apa pula? Bukan berasak kubur. Nampak tu duk, nampak ni sejuk pagi-pagi tu kan, abang apa? Wah naik. Dah sungguh masa budak-budak adalah dia tu memang kaki botol. Dia kan memang kaki botol. Memang kaki mabuk. Akak pun terkenal dia ke mabuk. Mati aksiden mabuk. Jadi ke bumi esok budak-budak cerita kan. Aku lalu kat kubur orang mati tu, berasak kubur dia. Reka punyalah. Kita pula lepas dia tu berapa minggu tak berani nak lalu biar kubur tu. Bukan nak lalu biar kubur ni. Tak tepi kubur. Tapi nampak kubur jauh nampak. Tak lalu juga walaupun nampak pun. Jauh nak sampai. Sebab apa? Berasak. Adalah budak-budak cerita. Dia cerita. Budak-budak. Dia reka lah. Dah mati berat sangat. Dia kaki botol, pemabuk. Mati aksiden dekat dalam mabuk pula. Berasak kubur. Hak ni boleh cerita hak tanah kubur. Hak drama TV tu kan. Hak tanah kubur tu kan. Mana ada molek kampung dia. Mati berat belaka jadi. Pelik sungguhlah cerita. Jadi mati dah belum sempat bertaubat walaupun dosa sebanyak mana sekalipun, tidak jazam dengan diazab akan dia kerana harus Allah mengampuni dosanya, melainkan dosa kufur. Allah mengampuni ataupun tidak, Allah Ta'ala telah tentukan pada azal. Allah Ta'ala telah tentukan pada azal. Ada ni. Melainkan dosa kufur, maka Allah tidak diampuni sekali-kali. Depan saya ni ada kitab Faridatul Faraid ni. Ini kita baca ni Pati Faridah. Dan kitab Faridatul Faraid comel ayat. Melainkan dosa kufur, maka tiada mengampuni Allah Ta'ala daripadanya sekali-kali apabila mati seorang di atasnya atas kufur.
maka tiada mengampuni Allah Ta'ala. Tiada mengampuni oleh Allah Ta'ala ni, maka Allah tidak diampuni ayat. Dosa kufur itu wajib syarak, wajib akal akan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jelas dah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni dosa mereka yang menyentuhkan akal Allah, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa selain daripada dosa menyentuhkan Allah bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendak. Dan kita termasuk tak di kalangan mereka yang Allah Ta'ala kehendak mengampuni. Kita tak tahu, kita takutlah kita tidak diampuni. Padahal kena lebih takut. Tapi kalau orang ni orang yang sudah uzur, tua dah, maka dia kena harap-harap mereka yang Allah Ta'ala kehendaki itu termasuk dia. Kita ni takut sangat man yasha, mereka yang Allah Ta'ala kehendaki mengampuni tak termasuk kita. Wa yaghfiru, dan mengampuni oleh Allah ma duna zalika liman yasha, bagi barang yang selain daripada dosa menyentuhkan Allah. Allah mengampuni ni yaghfiru ma duna zalika liman yasha, bagi siapa yang ia kehendak. Siapa yang ia kehendak pada azal, ia akan ampuni. Kita ni takut-takut kita tak termasuk di dalam man yasha, mereka yang mendaki Allah akan mengampuni. Tapi bila dah tua, dah sakit, dah kemudian dah, maka dia kena harap sangat-sangat man yasha tu termasuk dia. Kita sekarang ni takut sangat-sangat man yasha tu tak masuk kita. Faham tak ni? Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan mengampuni oleh Allah Ta'ala akan dosa selain daripada dosa menyentuhkan Allah bagi mereka yang ia kehendak. Yang ia kehendak. Bukan Allah mengampuni sekalian, yang ia kehendak. Jadi kita takut sangat-sangat man yasha' tu bukan masuk kita. Tapi bagi orang dekat nak mati, orang uzur, orang sakit, man yasha' tu diharap sangat-sangat termasuk dia. Dan orang yang mati belum sempat bertaubah ni, mudah-mudahan dia termasuk dalam man yasha'. Itu kita boleh doakan. Mudah-mudahan dia termasuk di kalangan mereka yang menghendaki oleh Allah akan mengampuni. Gitu. Tapi dosa kufur, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni sekali-kali. Dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, bahawa disekutukan akan Allah. Yang menyekutukan Allah tidak akan dia ampuni. Ni bab syirik tauhid ni kena kemah. Syirik zat tu ada 2-3 Tuhan, tu bukan orang Islam. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni keluar fahaman Mu'tazilah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan, yang kafir ijma' ulama, dan juga yang khilaf pada kafir. Ni nak kena jaga. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan, yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ada yang kafir ijma' ulama yang kita bicara dahulu, kam munfasil pada perbuatan, lawan kepada wahdaniyah pada perbuatan dahulu. Wahdaniyah pada perbuatan dahulu ada 2 makna. Berbilang pada perbuatan 2 makna kita bicara dahulu. Satunya kam munfasil pada perbuatan, hak kafir ijma' ulama. Satunya kam muttasil pada perbuatan yang khilaf pada kafir. Ni. Hak kafir ijma' ulama itu wajib syarak, wajib akal, neraka Allah kekal selama-lamanya. Hak khilaf pada kafir, satu pandang kata kafir atau habis kita lah. Satu pandang kata dosa besar. Hak dosa besar ni, dosa besar yang malaikat akan catat setiap saat. Hak dosa besar ni, pahala semayang tak ada, pahala puasa tak ada, pahala zakat haji tak ada.
Sepenuhnya dosa akidah. Pahala langsung tak ada. Walaupun atas pandangan iman disah. Tapi macam mana di khatimah, di kesudahan. Sangat-sangat ditakuti iman tercabut. Mati kufur. Wajib syarak, wajib akal. Kekal neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Atas pandangan hak kan mutasi pada perbuatan ni, hak kata dosa besar yang tak hukum kafir. Dosa besar satu dah, sebesar-besar dosa malaikat catat setiap saat. Kemudian semayang tak ada pahala walaupun sah, puasa tak ada pahala walaupun sah, zakat haji tak ada pahala walaupun sah, amal sunat dak cerita dah lah. Jadi sekira kosong pahala, yang ada dosa besar semata-mata. Macam mana nak hadapi khatimah pada ni? Lapor dahaga, ditakuti, tercabut iman, mati kufur, mati syirik, kekal neraka selama-lamanya, mustahil diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil syarak, mustahil akal diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hak dosa mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bab tauhid ni kena ulang. Sebab apa? Sebab banyak sangat fahaman sekarang yang bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah, bukan pegangan mentauhidkan Allah pada perbuatan, bukan pegangan yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Masyhur sekarang ni, Allah letak kekuatan di akal kita yang boleh membezakan mana baik mana buruk. Kemudian kita pun memilih melakukan baik dan buruk. Akal yang dikurniakan oleh Allah, akal yang membezakan antara manusia dan binatang, akal yang boleh membezakan, mentamyizkan, membezakan baik dan buruk. Kemudian memilih melakukan kebaikan dan keburukan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya di padang mahsyar, sebab memilih sendiri baik dan juga buruk. Ini mana Allah beri upaya betul benar. Allah beri upaya betul benar, akal yang membezakan sendiri-sendiri, bukan Allah yang buat. Hamba memilih baik buruk sendiri-sendiri, bukan Allah yang buat. Tapi apa akal pilih, apa akal bezakan, apa hamba pilih sebagaimana kehendak Allah. Barulah balik pada kehendak, balik pada qada Allah. Pada ni akal dia pun beza, ni baik, ni buruk, ni pahala, ni dosa, ni balas syurga, ni balas neraka. Jadi saat akal membezakan, bukan perbuatan Allah, tapi apa yang akal membezakan, Allah kehendak pada azal, iradah. Tapi bukan perbuatan Allah. Mana apa di sini? Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Memilih baik buruk, memilih sendiri-sendiri. Saat memilih, bukan Allah yang buat. Tapi apa yang hamba pilih, itulah kehendak Allah pada azal. Ada ni. Tapi berlakunya membezakan oleh akal, memilih baik dan buruk, berlakunya memilih itu bukan perbuatan Allah, tetapi yang hamba pilih, itulah kehendak Allah pada azal. Ini masyhur sekarang. Mana apa ni? Akal yang buat sendiri, akal yang beza sendiri, akal yang beza sendiri, hamba yang pilih sendiri, bukan perbuatan Allah. Tapi apa yang akal bezakan, apa yang hamba pilih, itulah kehendak Allah pada azal. Makna bab qada okey, bab qadar, bab perbuatan Allah, dia mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini fatwa. Ada fatwa satu negeri yang seumpama ni. Yang dinyatakan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia klaimkan, dia klaimkan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang jelas mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebab
Membeza ni perbuatan akal bukan perbuatan Allah, tapi perbuatan akal yang Tuhan letak kekuatan yang boleh membezakan. Tapi bukan Allah yang menjadikan, yang membezakan tu bukan perbuatan Allah. Tapi apa yang akal bezakan, itulah kehendak Allah pada azal. Kena faham tak? Dia ada dua. Satunya kehendak Allah, satunya perbuatan Allah. Kehendak Allah tu azali, tu tetap dah. Kehendak Allah azali. Ni yang sedang berlaku sekarang ni. Akal ni makhluk. Makhluk tak boleh bekah. Pandai ni. Keesaan pada perbuatan, semuanya perbuatan Allah. Tapi kita cakap akal lah. Tu cakap asbab. Akal cerdik sangat. Tak boleh nak nilai mana baik mana buruk. Cerdik sangat. Tak pakai akal. Akal cerdik. Nilai agak molek, beza molek mana baik mana buruk sebelum kita nak buat. Memang sandar pada akal. Itu sandar sebab je, bukan hakiki. Ada ni. Macam sebut godaan tu lah. Godaan apa? Godaan dunia. Tu sandar pada sebab. Hakikatnya godaan tu kodok-kodak. Tapi kita kata godaan dunia, godaan syaitan, godaan nafsu. Adakah syaitan boleh berkah pada menggodakan? Tak. Berlaku godaan jahat tu, itulah kodok-kodak. Bukan syaitan buat. Tapi sandar kepada sebab. Sebab dunia jadi tergoda, sebab syaitan jadi tergoda. Sebab je. Tapi hakikinya, Tuhan belaka. Mana kita sandar? Akal kita sandar. Sandar je. Sandar pada sebab. Zahir dia gitulah. Hamba yang memilih. Kamu pilih ni perbuatan ni. Kamu kena bertanggungjawab lah. Sebab kamu pilih ni. Kita sebut gitu juga. Tapi hanya majazi. Hak kata tadi fatwa tadi ni bukan majazi. Bukan majazi. Memang pilihan hamba sebenar-benar. Bukan majazi. Bukan letak. Sebenar-benar. Mana Sa'ah memilih ni, hamba sendiri. Sa'ah akal membezakan, akal sendiri. Itu dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi diklaimkan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini parahnya sekarang. Dan ini semua tidak diambil kesempatan. Sebab sekarang ni kan dibanyak pra kontra, faham tak? Pra kontra dia ada ni dia ada apa ni? Perbalahan. Dia ada pra kontra lah. Dia apabila berlaku pra kontra, perbalahan, maka sebelah ni akan wairakan kesalahan. Bukan gitu. Orang balah. Macam tengok laki bini balah. Kan kalau laki bini balah. Cerai-berai laki bininya. Apa yang diceritakan? Tak ada satu pun kebaikan. Semuanya keburukan belaka. Berkahwin boleh anak 4-5 orang lah. Tapi antara dua tu buruk belaka dua-dua. Ni kata ni buruk, ni kata ni buruk. Tak ada baik. Boleh anak 5-6 orang pun. Tapi dah balah dia akan timbul hak buruk lah. Jadi biasanya orang pra kontra ni akan viral lah hak buruk. Hak ni jelas-jelas salah sekalipun, hak sebelah lagi tidak ambil langsung kesempatan. Sebab terkadang lebih kurang sama je. Pemahaman lebih kurang sama je. Ada ni. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dah. Sa'ah membezakan akal bukan perbuatan Allah. Memilih baik dan buruk hamba sendiri bukan perbuatan Allah. Tapi akal pun mari daripada Allah Ta'ala. Hamba memilih pun mari daripada Allah Ta'ala. Tapi Sa'ah akal membezakan bukan perbuatan Allah. Sa'ah hamba memilih bukan perbuatan Allah. Tapi apa yang akal pilih, apa yang akal bezakan, apa yang hamba pilih sebagaimana kehendak Allah. Kehendak Allah. Qada azali. Tapi perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan tak ada. Qadar tak ada. Maknanya mensyirikkan Allah pada perbuatan.
Ini syirik kena jaga molek. Dosa-dosa yang lain besar mana sekalipun harus Allah mengampuni. Pelacur Allah mengampuni selepas dia bertaubat. Jadilah bunuh 100 orang Allah ampuni syurga. Tapi syirik ni pun Allah tidak mengampuni jikalau tidak bertaubat dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau dia bertaubat atas dunia, Allah ampuni juga. Tukang sihir Fir'aun beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Harun dan Tuhan Nabi Musa. Beriman je, tak ada buat amal apa pun. Fir'aun bunuh. Syurga. Bukan syurga saja, kepala ketua syuhada dalam syurga. Sebab apa? Sempat bertaubat. Syirik yang tidak ampuni ni, mati dalam syirik tanpa bertaubat, maka tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala sama sekali. Wajib syarat, wajib akal. Orang mati dalam kufur, mati dalam syirik, akan kekal neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mati tu penyembah berhala, tu kita boleh kata lalu dah. Kita boleh kata lalu dah, dia mati kafir, dia akan kena seksa selama-lamanya. Boleh kata lalu. Manakah tahu mana dia sempat bertaubat, tu kita tak kira kepada zahir. Sebab dia orang kafir, mati kafir. Orang Islam, zahir dia orang Islam, kita letak dia mati dalam iman lah. Dia ada iman ke tidak dengan Allah Ta'ala. Iman dia selamat ke tercabut pada masa nak mati dia dengan Allah Ta'ala. Ada ni. Adapun kalau zahir kafir, maka kita jazam, putus dia diazab oleh Allah, kekal neraka selama-lamanya. Dan pada Imam Asy'ari, tak dapat tiada daripada diazabkan setengah orang menjaga dosa walaupun satu orang, bila tiap-tiap bagai sekalipun. Wallahu a'lam. Ini kita Hidayatus Salikin, muka surat 17, baris yang ketiga daripada atas. Baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka tepuk olehmu akan tapak tanganmu yang kedua ke atas debu, serta engkau jarangkan segala jarimu, dan sapu olehmu akan kedua tanganmu serta kedua sikumu. Maka jikalau tiada cukup debu itu akan kedua tanganmu itu, maka tepuk olehmu sekali lagi hingga rata kedua tanganmu itu. Maka tepuk olehmu akan tapak tanganmu yang kedua. Tepuk tapak tanganmu yang kedua.
Mana tepuk kali yang kedua. Maka tepuk, dia kalau hak tebal ni, tepekaf. Gitu je dia je. Tepekaf. Kalau hak Jawi ni, hak nipis ni, tepewawkaf. Ni, tepekaf. Tepuk. Ketapak. Tepek tu. Tepuk, tapak, tepek. Tepekaf. Hak tebal. Nipis tepewawkaf. Maka tepuk olehmu. Maka tepuk olehmu akan tapak tanganmu. Yang kedua, ke atas debu. Ini tepuk kali yang kedua. Tepuk kali yang pertama, selesai dah. Sapu debu di muka serta niat tayamum terdahulu. Kemudian ini tepuk kali yang kedua untuk sapu debu di tangan sampai ke siku. Sebelum nak tepuk kali kedua ni, terdahulunya, kemudian maka tanggalkan cincingmu jikalau ada pada tanganmu cincing. Jadi nak tepuk kali kedua ni, cincing kena buang. Ketika kita sapu debu tepuk kali pertama untuk sapu debu di muka, cincing tu sunat je buang. Ada ni? Kita tepuk debu 2 kali. Sekali tepuk untuk sapu muka, sekali tepuk untuk sapu tangan sampai ke siku. Jadi tepuk kali pertama tu, kalau ada cincing di jari, sunat tanggalkan, sunat buang. Adapun selepas daripada sesat sapu debu di muka, nak sapu debu di tangan, maka wajib ditanggalkan cincing tu. Wajib ditanggalkan cincing. Ada ni? Wajib ditanggalkan cincing ni. Kalau kita tak tanggal macam mana? Kalau kita tak tanggalkan, kita alih-alih dah apa dah. Tepuk kali yang kedua, sapu debu di tangan. Sapu di tangan. Lepas tu cincin tu dia alih-alih. Dia sapu lagi bawah cincin tu. Tak apa dah. Tapi kita sebut tanggal, buang lah. Kalau tak buang mana? Yang penting ni gini je. Kalau cincin tu tak buang, masa sapu debu di tangan, cincin tu langsung tidak digerakkan, maknanya di bawah cincin tu debu tak kena. Berbeza dengan cincin longgar ketika berwuduk. Cincin longgar ketika berwuduk, air wuduk boleh pergi ke dalam. Tapi kalau cincin tu longgar sekalipun ketika bertayamum, cincin longgar tidak digerakkan, maka debu tidak akan meratai kulit di bawah cincin. Dia gitu. Jadi tanggal ni buanglah comel dia. Tapi kalau tidak tanggal macam mana? Ditepuk debu kali kedua, cincin tak buang. Tapi masa disapu debu di tangan, di cincin tu dialih-alih-alih, bawah cincin tu disapu debu. Sah je. Tapi dalam kitab disebut mudah je. Tepuk kali kedua, wajib tanggalkan cincin. Dia mesti tanggal. Yang maksud dia ngok, supaya bawah cincin tu kena debu. Kan tu sapu debu di tangan kan. Kalau cincin walaupun longgar sekalipun, kita tidak gerakkan, tanggal pun tidak, alih pun tidak, berarti kulit di bawah cincin tu kena debu tak? Tak kena. Adapun ketika sapu debu di muka, tak ada kena-mengena. Kita tepuk debu, tepuk tapak tangan di debu, kita pun sapu muka. Muka rata kan, tak ada kena-mengena. Ni ada cincin di jari. Tak apa tu. Kita bukan sapu tangan, sapu muka. Cuma, kalau kita ada cincin di jari, ketika tepuk kali pertama tu, sunat cincin tu cabut dah. Pandai ni? Biar sekalian kulit tangan kita ni ada peranan ibadah. Mana apa? Semua tapak tangan kita ni ada peranan sapu debu di muka untuk sembahyang. Jadi kalau cincin ada tersarung, berarti di bawah cincin tu kulit tak ada peranan ketika menyapu debu di muka untuk bertayamum untuk solat. Jadi sunat cincin tu buang. Biar sekalian kulit tangan kita ada peranan
ketika menyapu di bulu muka, bertayamum untuk solat, untuk beribadat. Dia gitu. Jadi kalau ada cincin, untuk tepuk kali pertama untuk sapu di bulu muka, sunat cincin tu buang. Selesai sapu di muka. Kita bicara sekarang ni, nak sapu tangan sampai ke siku pula. Maka wajib ditanggalkan cincin. Tapi fahamlah. Kalau cincin tidak ditanggalkan, tapi dialih-alihkan untuk ratakan bawah cincin, okey je. Tidak ditanggalkan cincin, kemudian masa sapu di budi tangan, cincin langsung tidak digerakkan, bererti kulit di bawah cincin tak kena debu. Ni hak tepuk oleh kedua, kena tanggalkan cincin. Maka tepuk olehmu akan tapak tanganmu yang kedua. Tepuk oleh yang kedua, ke atas debu serta engkau jarangkan segala jarimu. Dia sunat kita renggang jari. Ada ni, sunat kita renggang jari. Sebab kalau kita renggang jari ni, debu akan masuk kepada celah-celah jari. Ada ni, kita renggangkan jari tu sunat. Kalau kita rapatkan jari, sampai masa sapu debu tu kita selati jari, okeylah. Tapi disunatkan pada masa tepuk tu, jari direnggangkan. Ni tepuk debu lah ni. Jari sunat direnggangkan. Dan sapu olehmu akan kedua tanganmu, serta kedua sikumu. Sapu tangan sampai ke siku. Sapu tangan sampai ke siku. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, wajib sapu sampai ke siku. Adapun pandangan mazhab Maliki Hambali dan pandangan kaum qadim bagi Imam Syafi'i, hanya sapu di pergelangan tangan sahaja. Imam Bukhari rahimahullah, dalam Sahih Imam Bukhari diletakkan tajuk babut tayammumi lil wajhi wal kaffaini. Ada tajuk dalam Sahih Bukhari, babut tayammumi lil wajhi, bagi wajah, wal kaffaini, wal kaffaini, ada kaffain. Itu tajuk dalam Sahih Bukhari. Babut tayammumi lil wajhi, bagi wajah, wal kaffaini, bagi dua tangan. Ni dua tangan. Itu pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hambali, dan pandangan qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Dia bab berwudu, basuh tangan, ijma' ulama sampai ke siku. Sebab Quran jelas. Quran jelas. Jelas macam mana? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa aydiyakum ilal mirfaqain. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Segala tangan-tangan sampai kepada segala siku, ilal marafiq. Itu jelas. Ijma' berwuduk basuh tangan sampai ke siku. Dan termasuk siku. Termasuk siku. Walaupun ada pandangan, dia kata siku dah masuk. Ila. Bukan hatta. Ila. Maka tak masuk siku. Ni contoh dalam bahasa Arab lah. Makan ikan ila ra'siha. Makan ikan hatta ra'siha. Makan ikan hingga kepada kepala. Kepala tak makan. Hatta sehingga kepala. Bawa kepala makan.
Ini ilal marafiq. Ila tak masuk siku lah. Tu ada pandangan lah. Tapi ulama sepakat siku wajib dibasuh ketika berwuduk. Tapi Quran kata ilal marafiq. Tadi ni lugah Arab. Akal tu sama kata aku makan akal ikan. Ila ra'siha hatta ra'siha. Dia lain. Ila kepada kepala. Mana apa ni? Ikan tu kepala tak kita nak makan. Hatta kepala baru kita makan. Dia gitu. Ada ni. Itu asal di lugah Arab ila dengan hatta. Ila kepada. Hatta sehingga. Tahu? Ila kepada. Hatta sehingga. Makan ikan kepada kepala. Mana apa ni? Kepala berhenti setakat kepala. Kepala tak ambil sebab ila kepada. Kalau hatta hingga mana apa? Dengan kepala-kepala kita makan. Jadi ayat tu ilal marafiq. Kepada siku. Jadi ada pandangan, tapi ini bukan pandangan yang kebanyakan ulama lah. Siku tak masuk sebab ila dia kata. Tapi jelas ayat Al-Quran wa aydiyakum ilal marafiq. Dia berbeza dengan ayat tayammum. Ayat tayammum famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Sapu oleh kamu akan muka kamu dan akan tangan daripadanya. Sapu muka Quran kata dan sapu tangan. Sapu muka dan sapu tangan. Ada tak ilal marafiq? Tak ada. Ilal marafiq tak ada. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. An-Nisa yang ke-43. Famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Al-Maidah ayat yang ke-6. Maka sapu oleh kamu akan muka kamu dan akan tangan kamu. Ada tak ilal marafiq? Tak ada. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, kias atas ayat wudu. Mana sapu tangan sampai ke siku juga. Tapi pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hambali dan pandangan kaum Qadim bagi Imam Syafi'i sendiri tu, hanya sapu pergelangan tangan sahaja. Dan ni kaum Qadim bagi Imam Syafi'i. Pandangan lama ketika Imam Syafi'i berada di Iraq. Kalau jadi Imam Syafi'i berada di Mesir. Ada ni. Jadi kaum Qadim Imam Syafi'i bersama, sapu kedua tangan sahaja, tak syarat sampai kepada siku. Ni kita sampai ke siku. Sapu tangan hingga ke serta dua siku. Mana sapu sampai ke siku. Sapu sampai ke siku. Maka jikalau tiada cukup debu itu akan kedua tanganmu, maka tepuk olehmu sekali lagi hingga rata kedua tanganmu itu. Dia kita sapu debu tayamum ni sunat 2 kali. Jangan lebih daripada 2 kali. Dia mazhab Syafi'i wajib 2 kali, sekali tidak memada. Tayamum wajib 2 kali. Mana sekurang-kurang tayamum ni dia kena 2 kali. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda at-tayammumu darbatan. Bermula tayamum 2 kali pukul. Jadi mazhab Syafi'i kitanya, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi wajib 2 kali. Ada ni. Mazhab Maliki Hambali sekali pun tepuk sekali, tapi banyak debu lekat. Dia pun sapu muka, rata molek muka. Lepas tu ada sebelah lagi ni. Sapu 12 tangan ni.
Sebab dia pergelangan tangan bukan sampai siku. Jadi mazhab Maliki Hambali memada sekali. Mazhab Syafi'i Hanafi dau. Wajib kena 2 kali. Sebab at-tayammumu darbatan, Nabi kata. Bermula tayamum 2 kali pukul. Kemudian 2 kali pukul ni lah hak wajib dalam mazhab Syafi'i. Disunatkan biar stok setakat 2 kali. Jangan jadi 3. Jangan jadi 3. Tiba-tiba 2 kali tak cukup juga. Jadi 3 pulaknya. Tapi dah tak cukup. Terpaksalah kena kali yang ketiga. Tapi kena jaga biar jadi 2 kali je. Tepuk kali pertama untuk sapu debu di muka, beres. Tepuk kali kedua tu. Tepuk kali kedua, kan disunatkan bagi 3 bahagian. Anda pernah belajar kan? Satunya bahagian 4 jari. Satunya bahagian ibu jari, tapak tangan. Satunya bahagian ibu jari. Ni tepuk 2 belah. Dia ada bahagian perut jari 4 batang, bahagian tapak tangan, bahagian perut ibu jari. Jadi untuk bahagian 4 jari ni, sapu sebelah belakang tangan kanan. Belah belakang. Ni pandai ni. Sapu sebelah belakang. Masa sapu ni kena tak ni? Tak kena. Tak apa nanti pelagak ni. Ni. Sapu belakang sampai ke siku. Belah tapak ni ambil bahagian depan. Ambil bahagian depan. Sampai depan ni yang sentuh ni. Sebab jadi mustakmal kan yang sentuh. Kemudian hak tadi tak kena tu. Pelagak. Ini kaifiah yang masyhur yang disunatkan buat seumpama tu. Untuk menjadikan kita hanya 2 kali tepuk, beres. Bukan jadi 3. Bukan nak kena tambah ni. Ni nak kena tambah ni. Maka jikalau tiada cukup debu itu akan kedua tanganmu, maka tepuk olehmu sekali lagi. Jadi 3 kali lah pulaknya, bukan 2. Nak jadi 2 ni lah. Belakang, sapu belakang. Sampai ke siku, hak belah depan tangan ni, ambil tapak ni pula. Nak tapak ni. Hak tadi masa kita sapu belakang, kena tak ibu jari? Tak kena, tak apalah. Sampai belakang, ambil belakang ni. Hak ni pula pelaga. Faham tak? Lepas tu hak tangan kiri pula. Ni pula tangan kanan. Belakang sampai ke siku, balik depan. Ni pelaga. Kemudian, sapu 2 ni pula. 2 tapak tangan. Tapi kena ingat, hak saya buat tadi tu tak selesai. Sapu sini, sapu sini. Tak? Sini kena tak ni? Kena ingatlah ni. Pandai ni, kena jagalah pula ni. Ni, ambil belakang saja, ambil depan saja ni. Kalau pakai betul-betul gitu, habis belah sini. Ni ambil belah sini. Dah sini kena tak? Kena jagalah. Tapi nampak susah saya tengok orang tu buat. Gini kalau dia buat ni. Allah kata warna pulak gitu. Payah. Lepas macam mana? Allah, kita tepuk 3 kali lah. Mana tepuk yang pertama untuk muka, beres. Tepuk kali kedua, tepuk dengan tangan kiri. Tepuk tangan kiri saja. Takkan dah pakai. Tepuk tangan kiri saja kali yang kedua. Lepas tu, bolok kat tangan kanan ni. Tak ada depan belakang sekaligus. Senang. Ustaz ajar gitu, mudah. Jadi, 3 kali tepuk. Pada ni, tepuk 12 tangan mula-mula, sapu debu di muka, beres. Jadi dia pun sapu debu di tangan, memang kita disunatkan sapu tangan kanan dulu, baru sapu tangan kiri. Maka tangan kiri kita pun tepuk. Mana ni? Tepuk debu, tangan kanan dah tepuk ni, tepuk tangan kiri dia. Lepas tu kita pun sapu sepuas-puas tangan kanan. Mana? Ada kat mana lagi takut tak kena? Baik. Sudah. Tepuk pula tangan kanan, sapu pula tangan kiri. Sudah. Tapi jadi 3 kali tepuk dia panggil. Bila ajar gitu, tu sudah mudah Ustaz ni nak bagi hak ni lagi. Lepas tu tengah ni lagi. Susah dia kata. Susah mau gitu ni. Sebab saya ada tengok dia buat gini. Kata buat apa pula gitu. Dia belakang sampai ke depan, pergi ni jak ni. Kemudian rasa tak puas hati ni, tak kena ni. Undur balik. Sebab ni baik-baik dah, undur balik. Lepas tu hak belah kiri pula. Belah belakang ni. Lepas tu undur balik. Dah. Lepas tu barulah kita sapu tapak tangan pula.
Jadi 2 kali je. Tak ada 3. Itu hak molek dia. Itu cara kaifiah yang masyhurah. Kaifiah yang masyhur gitulah. Tapi payah agak. Tepuk dengan tangan kiri. Sapu sepenuhnya tangan kanan beres. Tepuk tangan kanan, sapu tangan kiri beres. Jadi payah sebab sampai ke siku. Ada kalau mazhab Maliki Hambali, sapu pergelangan tangan je, senang. Tepuk kali pertama, sapu muka. Tepuk kali kedua, gini je. Habis selesai. Sebab dia hanya pergelangan tangan, saya tak sampai ke siku. Kemudian maka sapu olehmu akan salah suatu daripada tapak tanganmu itu kepada yang lainnya, serta engkau selak-selati akan segala selang-selang jarimu itu. Lepas daripada sapu dah tangan kanan beres, tangan kiri beres, ni sapu, tapak dan selati. Sekarang kita tepuk, kita sapu tangan kanan, kita bagi 3 molek-molek, kita tu balik sini. Lepas tu kita sapu ni belah kiri pula. Lepas tu kita tepuk. Kita sapu tapak sama tapak dan kita selati jari. Maka sapu olehmu akan salah suatu daripada 2 tapak tangan kepada yang lain ni. Serta engkau selati akan segala selang-selang jarimu itu. Jadi masa itulah kalau kata cincin tak buang, kena alih-alih. Kena alih cincin tu, alih gerak-gerak. Itu sapu bawah dia, tak apa dah. Dia ketika kita sapu debu di muka, kita sapu debu di tangan, disunatkan saja. Selagi belum selesai sapu, jangan pisahkan tangan dengan anggota tayamum. Sunat-sunat. Jangan pisahkan. Tapi kalau sudah pisahkan, berasa nak masuk semula, tak apa, tak jadi mustamad. Macam contoh tu sapu muka, kita buat lagi dah tangan. Nak masuk semula tangan, masuk lah. Tak apa. Kita sama dengan wudu. Kita sapu dah tangan ni beres dah ni. Nak buat semula buat semula. Tak ada apa-apa. Tak ada. Di wudu tak boleh. Wudu bila tangan sudah dikeluarkan daripada anggota wudu, tak boleh masuk balik tangan tu. Sebab air sudah jadi mustakman. Itu air wudu. Wudu mana ni? Wudu yang kita ambil air kolah. Bukan wudu air pahit. Wudu air pahit, kita gosok-gosok muka, kita keluar tangan, kita masuk balik. Tak ada apa sebab air pahit ni air bertukar-tukar. Ada ni? Kita basuh tangan dengan air pahit. Kita basuh tangan. Basuh, gosok-gosok. Kita lari tangan. Boleh masuk semula ke tak? Mustakmal ke tak? Bersama pun ni air pahit, air lain-lain ni. Hak kata keluar tangan tak boleh masuk balik wuduk ni, kita ambil air kolah. Kita ambil air kolah, kita pun basuh muka. Bukan air yang sama di muka kita tu. Air yang sama je tu. Kita buat lari dia tapak tangan kita ada muka, tak boleh masuk balik dah sebab mustakmal dah. Adapun kalau kita bubuh muka kita bawah pahit, kita gosok-gosok, kita buat lari tangan. Boleh masuk semula ke tak? Kenapa? Mustakmal apa air lain? Air lain. Air berlari, mana air lain. Dia tak sama dengan ambil air kolah. Air kolah ni air yang sama. Itu kalau bab wudu. Kalau bab tayamum, hanya disunatkan. Selagi tak selesai sapu debu di muka, selagi tak selesai sapu debu di tangan sampai ke siku, jangan alihkan tapak tangan daripada anggota tayamum, muka dan 2 tangan sampai ke siku. Sunat je. Kalau alih dah pun boleh masuk semula. Dan engkau sembahyangkan dengan tayamum itu satu fardu, sama ada tunai ataupun qada, dan barang yang engkau kehendak daripada segala sunat. Ni. Jadi dalam mazhab Syafi'i kitanya, sembahyang tayamum hanya satu fardu sahaja. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tayammumu likulli salatin wa illam yuhdis. Tayamum bagi tiap-tiap solat sekalipun belum berhadas. Jadi dalam mazhab Syafi'i kitanya, satu tayamum satu fardu sahaja. Ada ni. Satu tayamum satu fardu sahaja yang boleh disolatkan.
Sama ada solat tu fardu ataupun solat tu tunai ataupun solat tu qada. Adapun mazhab Hambali contohnya, mazhab Hambali dia tayamum ni masuk waktu sembahyang. Mazhab Hambali, mazhab Maliki, tayamum masuk waktu sembahyang, selagi waktu tu masih lagi ada, selagi itulah boleh gunakan satu tayamum tadi beberapa banyak fardu sekalipun. Ada ni. Itu mazhab Hambali. Dikira kepada waktu. Jadi kalaulah waktu ditayamum pada waktu zuhur, selagi waktu zuhur belum habis, dia nak semayang jamak kedua fardu, dia nak semayang qada, boleh selagi waktu zuhur belum habis. Dia gitu. Itu mazhab Hambali. Kita mazhab Syafi'i tak lah. Mazhab Syafi'i satu tayamum, satu fardu sahaja. Mazhab Hanafi tak ada kira. Mazhab Hanafi tayamum macam wudu. Boleh bertayamum sebelum masuk waktu dan boleh guna fardu selagi belum kentut. Itu mazhab Hanafi. Ada ni. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dia kena tunggu masuk waktu baru boleh bertayamum. Kemudian mazhab Syafi'i tayamum tadi hanya satu fardu je. Sunat banyak mana pun boleh semayang. Pegang Quran lama mana pun boleh pegang selagi belum kentut. Mazhab Maliki, mazhab Hambali Malikinya kena tunggu masuk waktu. Kemudian dalam waktu tu lagi beberapa fardu pun boleh solat. Mazhab Hanafi tayamum ni macam wudu. Boleh bertayamum semua masuk waktu, selagi belum berhadah boleh guna tayamum walaupun sudah habis waktu zuhur, waktu asar sekalipun. Ada ni. Dia bukan beginilah. Dia bukan begini. Bukan orang daim hadah. Ingat orang daim hadah? Orang yang dedas, perempuan yang istihadah. Mazhab Syafi'i kena tunggu masuk waktu baru boleh berwuduk, satu fardu je. Mazhab Hambali dengan Hanafi kena tunggu masuk waktu. Selagi waktu tu masih lagi ada, waktu zuhur contohnya, mazhab Hambali dengan Hanafi boleh semayang beberapa fardu sekalipun. Bersalah dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki orang dedah, perempuan istihadah, sama macam wuduk orang salim, orang tak ada penyakit. Boleh berwuduk sebelum masuk waktu, selagi belum berhadah boleh guna wuduk tu selama mana berapa fardu sekalipun. Ini ada dia hak masalah tayamum dengan wuduk taim hadah. Tayamum dengan wuduk taim hadah ni Syafi'i dengan Hambali sama. Hanafi dengan Maliki tak sama. Pada ni tayamum dengan wuduk taim hadah, wuduk orang dedah, wuduk orang istihadah. Mazhab Syafi'i nak tayamum, nak berwuduk taim hadah, syarat kena tunggu masuk waktu. Lepas masuk waktu bertayamum, berwuduk taim hadah boleh pakai satu fardu saja. Mazhab Hambali tayamum, wuduk taim hadah, syaratnya kena tunggu masuk waktu. Masuk waktu saja dia tayamum, dia berwuduk taim hadah, nilai lain ni. Selagi waktu belum habis, banyak mana sekalipun boleh gunakan sebagai fardu. Adapun mazhab Hanafi dalam bab tayamum, kalau mazhab Hanafi dalam bab, kalau mazhab Maliki dalam bab tayamum sama dengan mazhab Hambali. Dalam bab wuduk taim hadah, dia tak kira waktu. Boleh berwuduk sebelum masuk waktu dan boleh gunakan wuduk tu selama mana belum berhadah. Itu sama dengan mazhab Hanafi dalam bab tayamum. Dalam mazhab Hanafi dalam bab tayamum boleh tayamum sebelum masuk waktu dan tayamum tu boleh guna selama mana pun selagi belum berhadah. Jadi hak Syafi'i dengan Hambali dia sama. Masalah tayamum daim hadah. Yang berbezanya adalah mazhab Hanafi dengan Maliki. Mana? Mana mudah-mudah kita ingat Syafi'i dengan Hambali sudahlah. Sebab apa hak Hambali tu ingat sikit. Mana dalam waktu belum habis boleh guna banyak mana fardu pun dengan satu tayamum. Dalam waktu yang belum habis boleh guna banyak mana fardu sekalipun bagi orang wuduk taim hadah selagi belum berhadah. Wuduk taim hadah ni wuduk orang yang kecil dedas dan juga orang istihadah, orang keluar darah buasi. Itu wuduk orang daim hadah. Tapi mazhab Syafi'i kita wuduk tayamum satu fardu,
Wuduk daim hadas satu fardu saja. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Dan barang yang kau kendak daripada segala sunat, maka jikalau engkau kendak akan sembahyang fardu yang kedua, maka engkau permulai pula tayamum yang kedua itu. Kalau kita nak jamak dua kali tayamum lah. Sebab jamak dua fardu. Jadi kalau dua kali tayamum, kalau jamak takdim, dia agak sempit sikit. Sebab jamak takdim, lepas salam zuhur, dia kena mualak dengan takbir asar. Jangan teluh dua rakaat yang ringan. Kalau sempat tayamum tengah tu, boleh takbir asar. Kalau jamak takhir, jamak takhir semayang pukul 5 petang, lepas semayang zuhur ni, takbir asar ni sunat je mualak, lambat-lambat pun tak apa. Ada ni. Lepas salam zuhur, jamak takhir ni, bersembang dulu ke melalui telefon panjang, barulah takbir solat asar. Hanya tertinggal satu sunat mualak. Ada ni. Di jamak takdim dia nak kena mualak tu. Lepas salam zuhur dia kena segera takbir asar. Jadi kalau nak sembahyang fardu yang lain, kena tayamum yang lain. Sebab dia hanya boleh satu fardu. Bermula tayamum daripada hadas kecil dan hadas besar itu kaifiatnya satu jua. Sebut kata tayamum, ijma' ulama' hanya sapu debu di muka dan dua tangan sekalipun tayamum daripada hadas besar. Jangan buat macam Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dia berhadas besar, dia tayamum, dia guling atas debu tanah, atas debu padang pasir. Dia guling. Jumpa dengan Nabi SAW. Nabi pun pelik. Tengok atas kepala Ammar bin Yasir ni berdebu. Maka Nabi pun tanyalah, kenapa berdebu ni? Ammar bin Yasir kata dia tayamum daripada hadas besar. Tayamum ganti wuduk, sapu debu di muka dan dua tangan. Tayamum ganti daripada mandi wajib. Kena satu debu satu tubuh lah. Tu kan? Tu faham Ammar bin Yasir. Dia kata dia guling macam ayam. Anda tengok tak ayam guling? Ayam guling atas tanah tu je tengok tak? Kau tak tengok ayam dah sekarang ni? Ayam guling. Ammar bin Yasir guling gitu. Dah sekarang ni dia berhadap besar. Dia mandi wajib kena rata air sekalian badan. Dah air tak ada, kena debu sekalian badan lah. Nabi kata tayamum sapu debu di muka dan dua tangan. Ijma' ulama'. Tayamum ganti daripada hadas kecil, tayamum ganti daripada hadas besar, sapu debu di muka dan dua tangan. Tayamum ganti kerana di muka ada pembalut, tayamum ganti kerana di tangan ada pembalut, tayamum ganti kerana ada di kaki pembalut, sapu debu di muka dan dua tangan. Dia nak mandi wajib, di lutut dia ada pembalut, dia buat pembedahan lutut. Maka dia kena mandi wajib, untuk lutut dia kena tayamum. Apa dia tayamum? Sapu debu di muka dan dua tangan. Sebut kata tayamum, ijma' ulama' sapu debu di muka dan dua tangan. Sekarang ni kaki dia balut sebab dia buat pembedahan lutut. Dia berhadap besar, dia nak kena mandi wajib. Dia mandi wajib macam biasa. Hak lutut tak rata ni ganti dengan tayamum. Apa dia tayamum? Ambil debu, sapu di kepala lutut, terajang lah. Tayamum, sapu debu di muka, sapu debu di tangan. Contohnya, budak yang mati belum berkhitan, nak mandi jenazah dia, kulit dia tak boleh nak buka, maka wajib ganti dengan tayamum. Hak mayat budak ni kena mandi macam biasa, mandi mayat, mandi rata-rata. Untuk tempat kulit tu yang tak boleh nak buka tu, wajib ganti dengan tayamum. Ambil debu, sapu di konek tu. Ambil debu, sapu di muka budak ni, ambil debu, sapu di tangan budak ni. Tayamum tu ganti daripada hak kulit yang tak boleh nak buka ketika mandi mayat. Sekarang ni dia mandi mayat sekalian tubuh budak, tapi kulit tu tak boleh nak buka, air tak rata, maka ganti dengan tayamum. Mana tayamum? Sapu debu di muka budak ni, sapu di muka budak, jangan sapu di muka tukang mandi. Sapu muka tukang mandi pula, aku lek orangnya. Sapu debu ni muka budak ni lah, mayat ni. Sapu debu muka mayat ni, sapu debu di tangan mayat ni. Bukan ambil debu sapu di situ. Sebut tayamum, kaifiahnya sama. Sapu debu di muka niat tayamum, dan sapu debu di tangan. Habis bicara bab tayamum, habis bicara bab taharah. Pendek je taharah.
dalam kitab Idatus Salikin. Ni nak pergi pada semayang pula. Faslun fi adabil khuruji ilal masjidi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.